Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memulakan lawatan rasminya ke Australia pada 4 hingga 7 Mac lalu. Beliau diiringi isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Turut serta dalam lawatan kerja tersebut ialah Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, Menteri Belia dan Sukan Hanayo serta pegawai-pegawai kanan kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memulakan lawatan rasmi ke Australia pada 4 Mac dengan berkongsi pandangan bersama penuntut Kolej Al-Taqwa di Melbourne. Ia mengenai kepentingan ilmu, kebijaksanaan, nilai-nilai murni dan tingkah laku beretika ke arah mencapai perubahan positif. Perdana Menteri kemudiannya diberi sambutan rasmi di Government House Victoria. Ketibaan beliau disambut oleh Governor Victoria, Margaret Gardiner dan Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese. Majlis itu mendahului perbincangan dua hala dan mesyuarat pemimpin tahunan Australia-Malaysia ALM kedua. Mesyuarat pemimpin tahunan ALM kedua Australia-Malaysia memberi tumpuan kepada 3 tonggak utama dalam mengukuhkan hubungan dua hala antara kedua-dua negara. Ia merangkumi kemakmuran ekonomi, masyarakat dan teknologi serta pertahanan serantau. We again reaffirm our commitment to intensify existing cooperation, including some very specific areas like vaccine ecosystem and also clean energy transition. Now, the issue of higher education, Tibet, is of course a priority for us because we have benefited immensely from our exposure to the students, to the education system here, and I, for one, personally very, very excited with the interest of many of the universities to expand their programs into Malaysia other than our continued sending students to Australia. Dalam sidang media bersama dengan Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, Datuk Seri Anwar turut memberitahu Australia-Malaysia komited untuk mengembangkan lagi beberapa sektor melibatkan perkongsian kemahiran kedua-dua negara, antaranya tenaga boleh diperbaharui, teknologi hijau, digital, keselamatan makanan dan pendidikan. Perdana Menteri turut mengulas mengenai kesediaan Malaysia membuka semula siasatan berhubung MH370 sekiranya terdapat bukti baharu dan kukuh. Ia mengambil kira situasi sukar yang dialami ahli keluarga mangsa yang gagal mendapat kepastian menerusi misi pencarian sebelum ini. Be happy to reopen because I don't think it's an issue of a tactical or technical issue. It is an issue of affecting lives of people, and whatever need to be done must be done. Selesai sidang media berkenaan, Malaysia Australia memeterai 4 memorandum persefahaman MOU. 2 daripada MOU itu ialah pengaturan praktikal di antara kerajaan Malaysia dan Australia untuk kerjasama dalam bidang sains dan teknologi serta aplikasi untuk pelaksanaan perjanjian pengharaman ujian nuklear komprehensif CTBT. 2 daripada MOU itu ialah pengaturan praktikal di antara kerajaan Malaysia dan Australia untuk kerjasama dalam bidang sains dan teknologi serta aplikasi untuk pelaksanaan perjanjian pengharaman ujian nuklear komprehensif CTBT serta keselamatan siber dan teknologi kritikal. 2 lagi MOU yang boleh diperbaharui ialah kerjasama dalam bidang sukan dan kolaborasi dalam sektor pendidikan. Hari kedua sempena lawatan rasmi Perdana Menteri ke Australia, Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadiri mesyuarat meja bulat bersama pemimpin industri di Melbourne. Sebanyak 18 syarikat Australia terlibat mewakili 7 syarikat pembuatan, 3 syarikat perkhidmatan, 7 pengimport dan 1 persatuan. It's probably the most stable government, more than two-thirds majority. To some years of not to say turbulent, but uncertainties and instability. But now we have used the first few months last year to introduce new
Lisbon, the economic and Perdana Menteri sebelum itu telah mengadakan pertemuan empat mata bersama Perdana Menteri Thailand, Srettha Thavisin. Pertemuan terarah kepada pandangan mengenai kemajuan inisiatif yang dipersetujui bersama secara langsung. Selepas selesai mesyuarat meja bulat bersama pemimpin industri, Perdana Menteri turut mengadakan pertemuan empat mata bersama Perdana Menteri New Zealand, Christopher Luxon. Syarikat Australia berminat untuk meneruskan pelaburan ke Malaysia sebanyak 24.5 bilion ringgit. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata hasrat itu dinyatakan kepadanya dalam pertemuan beliau dengan lebih 20 syarikat Australia. Pelaburan itu katanya akan menyumbang kepada 1,200 tenaga mahir di Malaysia. Syarikat-syarikat yang telah mengenal pasti minat untuk melabur, termasuk secara yang agak besar, ya, Air Trunk itu 11 bilion ringgit. Next DC 3 bilion ringgit. Yang lain yang menemui saya dan telah menyatakan minat mereka dalam secara khusus adalah Fortescue dalam renewable energy, Lynas walaupun sudah ada tetapi telah memutuskan untuk menambah pelaburan 1 bilion ringgit. Macquarie Group bidang kewangan, Next DC Data Center, Arnott's Group teknologi makanan dan Air Trunk seperti yang saya sebut tadi dengan jumlah pelaburan yang agak terbesar 11 bilion. Sementara itu, dari segi perdagangan, lawatan Perdana Menteri ke Australia turut berjaya memperoleh potensi jualan lebih RM962,000. Ini meliputi perdagangan ekspor Malaysia ke Australia menerusi produk urea, produk kayu, makanan dan minuman serta komponen elektrik. Perdana Menteri berkata antara faktor yang menyumbang kepada jumlah itu adalah usaha kerajaan memberi penjelasan untuk menjawab sebarang kegusaran dan kemusykilan pelabur dan ahli perniagaan Australia terhadap prospek Malaysia. Agenda utama lawatan Perdana Menteri ke Australia iaitu sidang kemuncak khas ASEAN Australia ke-50. Malaysia mengemukakan 5 bidang tumpuan bagi mengukuhkan hubungan akrab antara ASEAN dan Australia. Permekasaan ekosistem perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS menjadi antara bidang utama yang digariskan Perdana Menteri dalam ucapannya pada sesi pleno sempena sidang kemuncak ASEAN Australia. Under the second protocol of the ASEAN, Australia, New Zealand FTA, we should accelerate business utilization and engagement, especially for the MSMEs. Malaysia is committed to the development of MSMEs as drivers of employment, innovation and economic dynamism. Sementara itu, tumpuan kedua yang dibangkitkan termasuk perihal transisi tenaga demi merealisasikan hasrat Malaysia mencapai peralihan yang saksama dalam sektor teknologi. Perdana Menteri turut berkongsi bahawa Malaysia akan menjadi hos bersama Forum Kesaling Hubungan Maritim dengan Australia dan Korea Selatan pada Jun ini. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut menjelaskan bahawa Malaysia, Australia dan Timor Leste berjaya melaksanakan program pembinaan kapasiti 3 hala pada 2023. Ia penting bagi memudah cara peralihan Timor Leste kepada keanggotaan penuh ASEAN. Selesai menghadiri sesi pleno di Pusat Konvensyen dan Pameran Melbourne, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menghadiri sesi pemukiman sidang kemuncak khas ASEAN Australia. Perdana Menteri disambut Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Government House of Victoria. Dalam sesi pemukiman yang berlangsung bersama rakan sejawat ASEAN, Perdana Menteri menyentuh mengenai konflik yang berlaku di Gaza, sekaligus mendesak komuniti antarabangsa untuk mengambil tindakan lebih berani untuk memaksa Israel mematuhi langkah-langkah sementara yang dikeluarkan Mahkamah Keadilan Antarabangsa pada Januari tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru komuniti pelaburan antarabangsa supaya melihat Malaysia sebagai pelaburan paling utama dan sebuah destinasi modal. Semasa menyampaikan ucap pertama pada persidangan Invest ASEAN di Melbourne, beliau mengetengahkan kenyataan keyakinan kukuh mengenai ekonomi Malaysia, menjangkakan peningkatan pelaburan, prestasi ekonomi dan prospek yang lebih baik bagi ringgit tahun ini.
There is a clear strategy. Of course, we learn from the experience of the other countries and the experts. And we realize that in order to propel the economy forward, then the fast track, to accelerate the pace of digital transformation is required. And we therefore would do whatever is necessary to ensure that this happens. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berlepas dari Melbourne ke Canberra bagi meneruskan suri lawatannya ke Australia. Beliau menyampaikan syarahan umum di Australia National University ANU Canberra. Dalam syarahannya, beliau memberitahu hubungan ekonomi antara Malaysia dan Australia terus diperkukuh menerusi 4 kerangka kerja ekonomi yang telah dijalin bersama. Antaranya termasuk perkongsian ekonomi komprehensif serantau RCEP dan rangka kerja ekonomi Indo-Pasifik. We are also heartened by the fact, by the trade-focused components of Australia's recent Southeast Asia economic strategy, which recognises the need to deepen such collaboration between Australia and ASEAN amid growing geopolitical uncertainty. Lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Australia disifatkan berjaya terutama dalam prospek pelaburan ke Malaysia. Ia juga berupaya membuka jalan kepada kemajuan ketara dalam pelbagai sektor termasuk politik, ekonomi, pendidikan dan budaya. Cara pendekatan kita dengan pendekatan Menteri dan Kementerian Luar itu terus terang supaya mereka faham kita bicara bersama sahabat. Kita mahu akrabkan hubungan di antara kedua negara. Di samping itu, kita harus berbicara secara terang apa yang kita bersetuju, apa yang kita kurang bersetuju dan juga pandangan-pandangan serta gesaan kita supaya negara-negara konsisten dengan amalan demokrasi, kemanusiaan dan juga hak asasi. Katanya lawatan kali ini bukan sahaja mengeratkan hubungan diplomatik Malaysia-Australia, bahkan usaha kerjasama yang progresif buat kedua-dua negara. Lawatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke Australia telah menunjukkan keberhasilan dari segi dua aspek. Yang pertama, perdagangan dan pelaburan. Yang kedua adalah dari segi hubungan dua hala termasuk pendidikan, pertahanan, keselamatan cyber dan juga sains dan teknologi. Jika kita melihat dari segi perdagangan, Malaysia dan Australia telah membuat perdagangan sebanyak 84 bilion pada tahun 2023, di mana Australia adalah rakan dagangan ke-10 terbesar Malaysia. Dan syarikat utama Australia juga berminat untuk melabur sebanyak 24 bilion di Malaysia, termasuklah mengembangkan pelaburan sedia ada. Jadi pada lawatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini dapat mengukuhkan hubungan baik kedua-dua negara dan dapat mengembangkan ekonomi kedua-dua negara. Kedudukan Malaysia yang kukuh ketika ini menjadi antara faktor utama kehadiran pelabur ke Malaysia. Pendekatan yang dilakukan Malaysia dengan membuat rundingan terus bersama dengan rakan dagang menyumbang kepada kepercayaan mereka untuk melakukan pelaburan di Malaysia sekaligus menjadikan negara ini negara yang berdaya saing dan berkompeten. Syamimi Saripan, Canberra, Australia, RTM.